Terima kasih Muhammad Taufik di Angkasa Pura. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Keputusan Tan Sri Joseph Pairin Kitingan melepaskan jawatan sebagai Presiden Parti Bersatu Sabah PBS bagi memberi peluang kepada kepimpinan baharu. Ahli Majlis Tertinggi PBS, Datuk Mary Yap Kah In Ching berkata, keputusan tersebut adalah perkara biasa dan diterima semua anggota majlis yang melihat hal itu satu proses biasa dalam peralihan kuasa kepimpinan parti. Katanya Tan Sri Joseph Pairin telah berkhidmat lebih 30 tahun dan peralihan kuasa kepada Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili adalah sesuatu yang diterima semua anggota parti. Sehubungan itu, katanya, tiada isu yang perlu ditimbulkan. Sebaliknya, perlu dipandang positif agar kekuatan parti itu terus dapat dikekalkan. Datuk Mary yang juga Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi ditemui media selepas jamuan tengah hari bersama Kapitan, Jawatan Kuasa Kemajuan Dalam Bandar JKDB dan media sempena Tahun Baharu Cina di Tawau. Mengenai majlis ini, Datuk Mary Yap yang juga ahli Parlimen Tawau mahu semua JKDP, Kapitan dan media saling bekerjasama rapat dan terus memberi sokongan ke arah membangun dan memajukan kawasan masing-masing. Ibu bapa perlu memberi keutamaan kepada pendidikan anak-anak demi masa depan yang lebih baik. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sukau, Datuk Sadi Haji Abdul Rahman berkata, adalah tidak wajar bagi ibu bapa menjadikan kemiskinan sebagai alasan tidak menyekolahkan anak-anak, sebaliknya menjadikan kekurangan itu dorongan untuk belajar. Tambahnya lagi, alasan kemiskinan tidak timbul kerana kerajaan sentiasa menyalurkan bantuan kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Beliau menyatakan demikian dalam majlis penyampaian bantuan peralatan sekolah daripada Koperasi Pembangunan Desa KPD menerusi program bantuan murid sekolah 2017. Seramai 70 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Paris kina batangan menerima sumbangan ini. Datuk Sadi yang juga pengurusi KPD berkata, sumbangan setiap tahun itu merupakan tanggungjawab sosial korporat KPD kepada masyarakat luar bandar yang memerlukan. Dalam majlis berasingan, Datuk Sadi merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat Mukim Paris di Masjid Ar-Raudah, Kampung Sri Takala. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengajak masyarakat di Dun Sukau supaya sentiasa mengingati sejarah kehidupan sekaligus mencontohi amal ibadah oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih 80 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan Petong Politeknik Kota Kinabalu Mixed Double Sabah Open 2017 yang berlangsung di gelanggang Petong Politeknik Kota Kinabalu. Kejohanan yang berjulung kali diadakan ini turut disertai peserta dari negara Brunei Darussalam. Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Haji Taufik Abu Bakar Kitingan ketika merasmikan kejohanan ini memuji usaha Politeknik Kota Kinabalu menganjurkan kejohanan ini. Katanya selain berupaya mencungkil bakat-bakat baharu untuk diketengahkan dalam kejohanan peringkat kebangsaan dan antarabangsa, kejohanan ini turut dapat membantu mempromosikan Sabah sebagai destinasi sukan pelancongan. Teks ucapan beliau dibacakan Pengerusi Lembaga Sukan Negeri Sabah Datuk Louis Rampas. Datuk Haji Taufik berkata, dalam usaha memajukan sukan negeri ini, kerajaan melalui bajet 2017 memperuntukkan 10 juta ringgit bagi memperkasa pembangunan belia dan kecemerlangan sukan. Peruntukan itu akan memanfaatkan lebih 600 persatuan belia dan persatuan sukan di negeri ini. Jelas beliau, kerajaan juga akan terus komited membina prasarana sukan di semua daerah untuk kegunaan pelbagai lapisan masyarakat dalam usaha membentuk masyarakat membudayakan aktiviti sukan. Berkonsepkan gaya hidup minimalis atau sinonim dengan kesederhanaan dalam kehidupan, seorang belia dari Ranau Elvin Mahathir Yunus bersama beberapa rakan menganjurkan program jualan kabut sel. Program yang julung kali diadakan di Tamparuli ini bukan sahaja mengajak orang ramai bersederhana dalam kehidupan tanpa pembaziran, malah memberi manfaat kepada peniaga dan pembeli. Menurut Elvin, program jualan ini diadakan rentetan kejayaan program sebelumnya yang dikenali free market atau pasar percuma. Kami anjurkan benda-benda seperti ini sebab ingin menyebarkan mengenai cara hidup minimalis. Minimalis iaitu kita berbelanja apa yang kita perlu sahaja dan di rumah pun kita ada benda yang kita perlu sahaja.
Menurutnya, inisiatif jualan ini juga bagi memberi peluang kepada mereka yang baru berjinak menjeburi bidang perniagaan selain memberi sedikit keuntungan kepada individu yang masih sayang kepada barang milik mereka tetapi pada masa yang sama ingin meminima keperluan mereka. Ada pembaziran lah, so dia tidak kira ada untung begitulah. So the main point ikut dia actually untuk kasih clear barang. Saya tahu saya punya baju-baju lama, pakaian-pakaian lama masih bagus, masih cantik. Tapi saya sendiri pun tidak dapat memakai. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi banyak yang saya pakai dulu untuk show. Jadi sekarang saya clearkan lah. Saya jual untuk orang ramai dengan harga yang murah-murah sih ya. Bagus untuk memberikan para peniaga menjual barang anda yang tidak terpakai. Selain daripada memberi mereka pendapatan sampingan, juga membantu kepada para pengunjung mendapatkan barang yang murah dari harga pasaran. Selain budaya hidup minimalis yang cuba diterapkan di kalangan masyarakat, aktiviti ini juga dapat merapatkan hubungan silaturahim dan jaringan yang lebih besar kepada komuniti setempat. Dengan Muhammad Taufik di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Nur Hazimah dengan laporan lintas langsung dari Sabah.